Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib bin Rosli. Nombor kad matrik 2021127869. Hari ini saya akan membentangkan dua tugasan untuk subjek Akidah Islamiah, iaitu yang pertama tugasan assignment dan yang kedua ialah ulasan artikel. Untuk tajuk assignment ialah berkenaan Nabi Nuh AS yang diutuskan pada zaman Mesopotamia, dan ianya mengandungi beberapa subtopik dan akan dibentangkan sebentar lagi. Seterusnya, sedikit pengenalan bagi Nabi Nuh AS, iaitu Nabi Nuh AS merupakan Nabi ketiga selepas Nabi Adam dan Nabi Idris AS. Baginda juga merupakan keturunan ke-9 bagi Nabi Adam AS, dan baginda turut mempunyai kisah membina sebuah bahtera yang besar, yang mana ianya merupakan kisah yang sangat menarik, dan saya rasa ramai di antara kita tahu cerita berkenaan kisah tersebut. Seterusnya, kita lihat silsilah bagi Nabi Nuh AS. Nama penuh bagi Nabi Nuh AS ialah Nuh bin Lamak bin Khawnuh bin Jarud bin Mahlayal bin Qainan bin Anausi bin Syid bin Adam AS. Dan mengikut catatan para ulama, baginda dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam AS. Terdapat riwayat yang menyatakan berkenaan tempat asal baginda, iaitu di selatan Iraq, dan Mekah Al-Mukarramah merupakan tempat wafat baginda, namun tidak dapat dipastikan kesahihannya. Nabi Nuh AS menjalani kehidupan yang sangat panjang, dan baginda juga di antara Nabi yang mempunyai umur yang panjang. Sesetengah ulama berpendapat tentang umur baginda sewaktu diutuskan kepada kaumnya, iaitu ketika baginda berumur 50 tahun, dan baginda tinggal bersama mereka di sebuah kawasan hampir 950 tahun seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Lalu baginda hidup selepas kebinasaan kaumnya hampir 350 tahun. Maka umur sebenar baginda di dalam lingkungan 1350 tahun. Walau bagaimanapun, ini merupakan pendapat mubalik terdahulu yang meninggalkan berita dan perkara yang dijelaskan di dalam Taurat, dan ianya tidak boleh dipercayai secara bulat-bulat. Baginda juga turut dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu Sam, Ham, Yafis dan Kan'an. Dan satu-satunya anak Nabi Nuh AS yang dibinasakan ialah Kan'an, iaitu tenggelam di dalam banjir kerana ingkar terhadap baginda, dan dia tergolong di kalangan orang-orang yang kafir. Seterusnya, kita boleh lihat banyak kisah Nabi Nuh AS berdasarkan Al-Quran. Antaranya, yang pertama berkenaan perutusan baginda Nabi Nuh AS. Menerusi surah Hud yang dimulai ayat 25 hingga 48, baginda menyatakan yang bahawasanya baginda merupakan utusan dari Allah SWT bagi mengajak kaumnya supaya segera bertaubat dan kembali kepada jalan Allah SWT. Dan baginda juga turut menasihati kaumnya agar menjauhi syirik serta meninggalkan amalan menyembah berhala. Namun, mereka tetap berdegil lalu menuduh Nabi Nuh AS sengaja mereka reka cerita dan menipu bahawa baginda dikurniakan pangkat Nabi oleh Allah SWT. Yang kedua, baginda juga tergolong di kalangan Rasul Ulul Azmi kerana mempunyai kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, tempoh baginda untuk berdakwah kepada kaumnya dapat dilihat menerusi ayat ke-14 di dalam surah Al-Ankabut, iaitu selama 950 tahun sebelum turunnya azab dari Allah SWT. Seterusnya, yang keempat, doa Nabi Nuh AS ketika banjir melanda ada dicatatkan di dalam surah As-Saffat yang dimulai ayat 75 hingga 82. Lalu Allah SWT telah menyelamatkan baginda bersama pengikutnya yang beriman daripada banjir tersebut. Seterusnya, yang kelima, suasana atau keadaan ketika banjir besar berlaku. Menerusi ayat ke-11 hingga 13 surah Al-Qamar, ia menerangkan bagaimana berlakunya peristiwa banjir yang dahsyat itu yang melanda pada zaman tersebut, dan ia turut menyatakan keadaan air hujan yang turun secara mencurah-curah dari langit yang tidak henti, dan sama juga keadaan air yang keluar dari bumi yang memancar-mancar sehingga menyebabkan mereka ditenggelamkan di dalam banjir tersebut. Seterusnya ialah kisah baginda Nabi Nuh AS menurut kisah Israiliyat. Yang pertama ialah berkenaan dengan bahtera baginda, yang mana diterangkan bahawa Allah SWT
menyuruh Nabi Nuh AS untuk membuat kapal dari kayu jati yang panjang 80 hasta dan lebarnya 50 hasta. Luar dan dalamnya dipenuhi dengan kaca dan dilengkapi dengan alat-alat yang tajam yang dapat membelah air. Tetapi tiada dalil yang menerangkan sedemikian berkenaan bahtera baginda. Yang kedua pula ialah kejadian kucing dan tikus. Kejadian dua jenis haiwan ini merupakan bidang kekuasaan Allah SWT. Namun terdapat beberapa orang penulis yang mengatakan kucing berasal daripada harimau, manakala tikus dan babi berasal daripada gajah. Hal ini kerana peristiwa yang dikatakan berlaku semasa di dalam bahtera, yang mana apabila Nabi Nuh AS diperintahkan untuk membelai gajah, nescaya akan keluar darinya haiwan yang boleh membersihkan najis di dalam bahtera tersebut. Lalu keluarlah babi-babi dan tikus daripada gajah dan segera membersihkan semua najis sehingga bersih. Seterusnya yang ketiga ialah najis yang memulihkan penglihatan orang buta, di mana ketika kaum baginda yang ingkar untuk menaiki bahtera telah membuang najis ke dalam bahtera tersebut, sehingga menyebabkan seorang orang tua buta tergelincir apabila memijaknya, lalu jatuh ke dalam najis tersebut. Kemudian mereka mendapati bahawa orang tua buta tersebut telah pulih dan boleh melihat. Lalu mereka pun segera mengutip semula najis yang mereka telah buang itu untuk dibawa pulang dan dijadikan sebagai penawar atau penyembuh. Melalui tafsiran yang dikisahkan, ia merupakan pengaruh kisah dari kitab Taurat atau nukilan ahli kitab, atau dikenali lagi sebagai Israiliyat, dan tidak wajib bagi kita untuk mempercayainya kerana kesahihannya dan sumbernya. Seterusnya ialah mukjizat Nabi Nuh AS menurut kajian sains. Yang pertama ialah baginda dikurniakan umur yang sangat panjang, yang mana di dalam Al-Quran sendiri sudah menyebutkan baginda tinggal bersama kaumnya sahaja sudah 950 tahun. Hal ini menunjukkan umur yang dimiliki Nabi Nuh AS sangat panjang, bahkan berlipat kali ganda berbanding dengan umur umat manusia zaman sekarang. Nabi Muhammad sendiri telah menerangkan bahawa umat baginda memiliki umur sekitar 60 tahun. Adapun jika umur umatnya melebihi 60 tahun, ia merupakan pemberian dari Allah SWT dan sangat jarang. Menerusi kajian sains, Kementerian Kesihatan Malaysia mendedahkan purata jangka hayat umur bagi kaum lelaki adalah 73 tahun. Berbeza dengan perempuan, mereka mempunyai lebih sedikit purata jangka hayat umur berbanding lelaki, iaitu 79 tahun. Dan menurut kajian lain, manusia hanya boleh mencapai usia maksimum 115 tahun bergantung kepada kesihatan. Seterusnya ialah bahtera Nabi Nuh AS, yang mana ia merupakan mukjizat terbesar yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Nuh AS untuk membangunkan sebuah bahtera dari kayu yang begitu besar bagi menyelamatkan mereka daripada banjir. Dan banyak pendapat mengenai saiz sebenar bahtera Nabi Nuh AS. Tetapi menerusi laman rasmi Mufti Wilayah Persekutuan, pendapat yang paling kuat berkenaan ukuran bahtera baginda ialah kira-kira mempunyai kelebaran 50 hasta, manakala panjang bahtera tersebut mencapai 300 hasta serta berketinggian 30 hasta. Saiz bahtera seperti ini memerlukan jumlah kayu yang banyak, dan Nabi Nuh AS juga membangunkannya dengan sendiri bersama pengikutnya tanpa menggunakan peralatan canggih, kerana pada waktu tersebut juga belum wujud lagi teknologi canggih seperti masa kini. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah SWT yang menurunkan mukjizat kepada Nabi Nuh AS, walaupun proses pembinaan yang dijalankan pada musim kemarau dan kering kontang. Akan tetapi keyakinan baginda terhadap pertolongan dari Allah SWT amat tinggi. Di sini kita semua dapat tahu bahawa mukjizat yang dikurniakan Allah SWT kepada Nabi Nuh AS sangat hebat, dan sehingga hari ini para pengkaji sejarah masih mengkaji dan merungkai berkenaan bahtera Nabi Nuh AS kerana kehebatan bahtera yang dibina oleh baginda itu. Seterusnya ialah bukti penemuan artifak atau makam Nabi Nuh AS menurut pengkaji sejarah. Yang pertama ialah berkenaan bahtera baginda. Sebenarnya telah banyak kajian dilakukan oleh pengkaji dunia bagi mencari lokasi sebenar bahtera tersebut.
Dan antara tempat yang dikatakan lokasi sebenar bahtera tersebut ialah di satu banjaran di Turki. Menerusi surah Hud, ia jelas menyatakan bahtera Nabi Nuh AS terdampar di Bukit Judi. Bagaimanapun, sehingga kini, lokasi sebenar Bukit Judi masih tidak dapat dipastikan dan masih lagi diperdebatkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan Bukit Judi terletak di wilayah Al-Jazirah atau barat laut Mesopotamia. Ada juga menyatakan Bukit Judi terletak di Bhutan. Terdapat juga kawasan lain turut dikaitkan sebagai lokasi tersembunyinya bahtera Nabi Nuh AS, antaranya Duru Pinar di utara sepadan Iran, Gunung Albos di Iran dan di Yaman. Yang kedua pula ialah berkaitan makam baginda Nabi Nuh AS. Terdapat banyak dakwaan para pengkaji sejarah yang menemukan lokasi makam Nabi Nuh AS menerusi beberapa teori dan bukti. Namun, tidak ada bukti kukuh yang menyatakan lokasi sebenar makam baginda. Antaranya di Beirut, Lebanon, yang mana makam tersebut memiliki ukuran panjang menjangkau 40 meter. Selain itu, di sebuah kompleks di Cizre, Turki. Dikatakan kompleks tersebut mempunyai makam baginda dan ukuran makam tersebut berukuran 6 meter. Menurut penduduk awal Cizre, mereka mendakwa di situlah lokasi sebenar makam Nabi Nuh AS, iaitu terletak di bawah Bukit Judi, di mana terdapat dakwaan berkenaan bahtera Nabi Nuh AS yang mendarat di kawasan tersebut. Seterusnya, lokasi ketiga yang menjadi dakwaan para pengkaji sejarah kononnya menempatkan makam sebenar Nabi Nuh AS terletak di sebuah bukit karak Jordan. Dikatakan ia berada di sebuah binaan berkubah hijau yang terletak di puncak bukit tersebut. Namun, lokasi sebenar makam baginda tidak dapat dipastikan seperti lokasi sebenar bahtera baginda. Seterusnya adalah tugasan ulasan artikel saya yang bertajuk Kisah Nabi Nuh AS menurut Al-Quran. Beralih kepada latar belakang penulis. Artikel ini ditulis oleh seorang anak kelahiran Indonesia, iaitu Muhdamin K, yang mana beliau merupakan bekas pensyarah tafsir dan sains Al-Quran di sebuah universiti di Indonesia, iaitu Universiti Islam Negeri Alauddin yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan kini beliau telah pencen. Sewaktu berkhidmat juga, beliau banyak menghasilkan karya berkaitan tafsir Al-Quran, dan artikel yang dihasilkan oleh beliau ini, iaitu yang bertajuk Kisah Nabi Nuh AS menurut Al-Quran, telah diterbitkan pada Januari 2013 di dalam sebuah jurnal, iaitu Jurnal Al-Adl, yang mempunyai 17 bilangan muka surat. Seterusnya, ringkasan bagi artikel ini. Artikel ini memfokuskan berkenaan kisah Nabi Nuh AS yang terdapat dalam Al-Quran. Banyak perkara dan kisah berkenaan Nabi Nuh AS yang diceritakan dalam artikel ini, yang membolehkan pembaca mengetahui berkenaan kisah Nabi Nuh AS. Antaranya, ia menceritakan bagaimana perjalanan baginda bagi menyampaikan dakwah kepada kaumnya untuk kembali ke jalan Allah SWT, yang mana ketika itu baginda mengalami pelbagai ujian apabila berhadapan dengan kaumnya yang mempunyai kedegilan dan sifat keras kepala yang sangat tinggi. Baginda Nabi Nuh AS juga sering dihina dan dicaci apabila baginda cuba untuk mengajak mereka untuk kembali ke pangkat Islam. Lalu, hari bersilih ganti dan tahun demi tahun, hanya segelintir sahaja dari mereka yang mahu dan patuh dengan ajakan baginda untuk ke jalan yang benar. Lantas Allah SWT telah memerintahkan baginda untuk membina sebuah bahtera kerana Allah SWT mahu menurunkan bala yang berupa banjir besar kepada kaum Nabi Nuh AS yang ingkar. Seterusnya, kita boleh lihat isu yang dibawa oleh penulis dalam artikel ini ialah berkaitan ibrah terhadap kisah Nabi Nuh AS. Yang pertama ialah berkaitan keimanan, yang kedua ialah tiada paksaan dalam soal agama, dan yang ketiga ialah jangan menyekutukan Allah SWT. Soal keimanan, Allah SWT telah memilih Nabi Nuh AS untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya kerana baginda mempunyai keimanan yang tinggi, dan keimanan tersebut merupakan bukti kesanggupan baginda untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Seterusnya, yang kedua ialah tiada paksaan dalam soal agama. Menurut kisah baginda dalam artikel ini, baginda tidak pernah memaksa pengikutnya untuk memeluk Islam, tetapi ianya dengan kerelaan hati dan rahmat dari Allah SWT.
Yang ketiga ialah janganlah sesekali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala seperti tindakan kaum baginda yang menyembah berhala, kerana nescaya akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, isu menarik menurut pandangan pengkaji. Isu menarik yang dimaksudkan ialah perjalanan Nabi Nuh AS dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, yang semasa itu mengamalkan ajaran karut dan sesat seperti amalan menyembah berhala. Usaha keras baginda yang tidak putus-putus, tidak kira siang atau malam, untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan Allah adalah sangat menarik. Walaupun hanya beberapa orang sahaja daripada kaumnya yang terbuka hati untuk kembali mengesahkan Allah. Ini kerana baginda tidak berputus asa untuk mengajak kaumnya, walaupun sering dihina, dicaci dan dimaki. Dan sifat tidak mudah mengalah baginda menyebabkan baginda terus kuat untuk meneruskan perjuangan dakwahnya dan sentiasa yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantunya. Isu dan penulisan yang dikemukakan oleh Muhdamin K dalam artikel ini sangat memberikan impak positif terhadap pengkaji dalam melakukan kajian. Impak positif yang dimaksudkan ialah dari sudut pengetahuan. Dalam artikel ini menunjukkan kisah-kisah berkaitan Nabi Nuh AS hanya bersumberkan Al-Quran, dan ini telah memberikan impak yang besar kepada pengkaji. Ini kerana pengkaji dapat membezakan cerita-cerita berkenaan Nabi Nuh AS menurut Al-Quran dan menurut cerita-cerita Israiliyat. Kerana dari kecil, pengkaji selalu diberi pendedahan dengan mendengar cerita-cerita berkenaan baginda yang mana sebenarnya ianya merupakan cerita-cerita baginda menurut Israiliyat, seperti cerita ketika di dalam bahtera Nabi Nuh AS telah membelai gajah, lalu keluar darinya haiwan yang boleh membersihkan najis yang terdapat di dalam bahtera tersebut. Lalu keluarlah babi-babi daripada gajah dan segera membersihkan semua najis yang bersih. Cerita-cerita seperti ini langsung tidak diceritakan di dalam Al-Quran, dan ianya sebenarnya adalah cerita menurut kisah Israiliyat semata-mata. Akhir sekali, maklumat baru yang pengkaji peroleh melalui artikel ini ialah pengkaji dapat mengetahui kisah sebenar berkenaan Nabi Nuh AS dengan lebih mendalam, dan terdapat banyak surah di dalam Al-Quran yang sebenarnya menceritakan berkenaan kisah baginda. Sebelum ini, pengkaji hanya mengetahui satu surah khusus bagi kisah Nabi Nuh AS, iaitu surah Nuh. Tetapi pengkaji tidak mengetahui bahawa terdapat banyak lagi surah lain yang menceritakan berkenaan kisah baginda. Antaranya surah Al-Qamar, surah Al-A'raf, surah Asy-Syura, surah Yunus dan lain-lain. Hal ini sedikit sebanyak memberikan kesedaran kepada pengkaji supaya selepas ini pengkaji mahupun orang lain bukan sahaja setakat membaca Al-Quran, malah ianya harus lebih menghayati dan mendalami maksud Al-Quran itu sendiri, agar kita tahu apakah cerita di sebalik ayat tersebut dan mesej yang ingin disampaikan dalam Al-Quran lebih memberi kesan kepada pembaca itu sendiri. Oleh itu, dapat disimpulkan dari kajian ini bahawa Nabi Nuh AS merupakan Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala bagi menyampaikan dakwah kepada kaumnya supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua tahu dalam tempoh dakwah baginda, banyak perkara yang baginda lalui bagi menyampaikan dakwah tersebut. Namun dengan sifat sabar yang dimiliki baginda, baginda tetap cuba sedaya upaya walaupun sentiasa dicaci dan dimaki.